Pernah tak korang rasa bangga bila tengok bendera kita berkibar? Itulah sebenarnya nasionalisme. Jom kita dengar apa kata pakar. Kalau ikut Hanskon, nasionalisme ni kesertaan paling tinggi kita pada negara. Tapi Prof. Kai Kim lagi mantap. Dia kata ini perjuangan orang Melayu nak dapatkan balik kedudukan asal kita. Kiranya macam vibe nak jaga maruah bangsa lah. Senang cerita, kalau kau sayang negara kau dan kau tak nak orang luar buli negara kau, itulah nasionalisme. Simple kan? Tapi kan, benda ni bukan start kat sini je. Dia mula dari barat dulu, betul tak? Betul. First kali kat England, Revolusi Keagungan 1688. Rakyat dah bosan dengan raja yang buat undang-undang ikut suka hati. So mereka tegakkan hak parlimen. Paling gempak, revolusi ni tak ada tumpah darah pun. Lepas tu, Revolusi Amerika 1776. Mereka tak puas hati British kutip cukai sesuka hati tapi tak bagi suara dalam kerajaan. Slogan mereka paling power, no taxation without representation. Weh, berani Kat Perancis pun ada kan? Revolusi Perancis 1789. Rakyat gulingkan Raja Louis XVI sebab nak kebebasan dan persamaan hak. Dari sinilah dunia mula sedar, rakyat ada kuasa. Habis tu, macam mana idea ni sampai ke Asia pula? Dekat India ada Mahatma Gandhi. Dia guna cara satyagraha. Maksudnya dia lawan tanpa keganasan. Dia tunjuk kat dunia tak payah perang pun boleh menang kalau kita bersatu. Dekat Jepun pula lain. Mereka buat pemulihan Meiji. Mereka modernkan negara secepat kilat supaya Barat tak boleh pandang rendah. Kiranya Jepun ni evolusi lah. Asia Tenggara pun tak kurang hebat. Kat Filipina ada Jos Rizal. Dia guna novel untuk sedarkan rakyat. Kat Indonesia pula, Raden Ajeng Kartini perjuangkan pendidikan wanita. Nampak tak? Semua orang main peranan. Bukan laki je. Okey, sekarang jom fokus kat negara kita. Apa yang trigger orang kita untuk bangun? Banyak faktor. First, agama. Kaum muda balik dari Mesir bawa idea Islam. Mereka ajar rakyat fikir Islam ni agama kemajuan, bukan agama yang kena tindas.